Cumanya tak ramai orang yang tahu. So bila tak ramai orang yang tahu, jadi tak ramailah orang nak membaca bukunya sebab tak ramai yang tahu. Sebab itulah berlakunya program book review, book club supaya kita boleh tahu buku ni bagus ke tak, buku ni elok ke tak, apa fungsi sebuah buku dan apa sebenarnya tujuan kita buat book review. Itu satu yang kita kena ketahui. Okey, gagap pula malam ni. Maklumlah speaker saya orang hebat. Dah berminggu-minggu biasanya panggil saya je lah picisan kan kita. Tapi minggu ni semalam rasanya terbuka hati seorang lagi kata rasa nak break the fear. Ayat dia break the fear. Saya kena bagi tahu ni apa ayat dia. Break the fear. Kata beliau nak kupas bab ketiga ni. Okay. So sebagaimana kita tahu buku The Sign of Getting Rich ada 14 chapter. Jadi kita dah pun kupas 2 chapter pertama, 2 chapter pertama dengan Abang Faz, chapter kedua dengan Kak Fiza. Jadi chapter ketiga hari ni didatang khas. Segak bergaya, tadi pergi toilet kejap katanya, berdebar tu rasa. Okay, jadi kita nanti kita akan minta speaker kita untuk ceritakan background beliau, bagaimana beliau berada di dalam arungan ini dan mengapa akhirnya beliau memilih untuk mengupas bab ketiga ini. Jadi saya tak nak ambil masa yang sangat lama, cuma seperti biasa kita datang dalam majlis ilmu, kita nak belajar, kita nak ketahui apa yang sebenarnya rahsia-rahsia ilmu yang kita tak ketahui lagi. Jadi kalau anda semua yang datang pada malam ini adalah insan-insan yang terpilih, yang Allah buka hati, yang Allah izinkan datang hari ini untuk mendengar satu lagi ilmu yang kita mungkin tak pernah tahu ataupun kita dah tahu tapi ia sebagai satu peringatan dan nasihat kepada kita. Jadi sebelum kita mula, kita buka majlis kita sekali lagi dengan Al-Fatihah, Ummul Kitab dan saya akan kembalikan kepada Abang Afai sebentar lagi. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Abang Afai, okey? Okey, so harus speaker boleh cakap bahasa Melayu. Okey, sebab speaker kita ni daripada US. Saya takut dia tak kerti nak cakap bahasa Melayu. Sebelum tu kita tanya dulu, boleh cakap bahasa Melayu bang? Boleh. Saya boleh cakap bahasa Melayu. Okey. So, siapa tak faham nanti komen kat situ. Nisa tak faham, nanti saya translatekan okey. Alright. Okay, so dalam bab ketiga ini tajuknya is opportunity monopolize ataupun adakah peluang itu telah dimonopoli? Itu dalam bahasa Melayunya. Nanti tak faham, kita translate dulu. Adakah peluang itu telah dimonopoli? Jadi kalau saya tanya kepada saya nak tanya juga dengan Abang Afai kan. Apa itu monopoli? Dan adakah sebenarnya diceritakan di dalam buku ini bahawa peluang itu sememangnya telah pun dimonopoli atau ia sekadar satu bayang-bayang yang manusia tak boleh kejar? Sebab kejar bayang-bayang tak dapat lah kan? Okey. Itu daripada saya. Jadi sebelum mula Abang Afai boleh kenalkan diri dulu sekejap lagi. Kemudian boleh terus. Okey. Silakan speaker daripada US. Abang Afai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li wa sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, alhamdulillah pada malam ini tergerak untuk hati saya Nisa tadi, terima kasih pengerusi majlis Nisa cantik. Dia akan memperkenalkan saya, tapi dia kata break the fear. Debar bunyi, the break the fear tu kan. Pada hari ini sebelum kita memulakan kupasan pada hari ini, saya ada slide lah, a few slide yang saya akan share. Boleh saya dapatkan slide share tak? Boleh Bapak dah jadi coach. Okey. So saya share screen share screen. Screen saya yang ini. Share. So hari ni sebelum biasanya kalau kita
pergi, nampak Ustaz Okay, nampak clear. Okey. Biasanya sebelum kita extravaganza tu, malam tu kita akan ada party time Ustaz biasa kan? Party time. So pada hari ni saya jumpa, bermulanya untuk saya share buku ni atau review buku ni pada hari Khamis. Pada ketika itu pelajar-pelajar saya di UTP sedang saya bagi test 2 165 pelajar. Jadi dalam pemikiran saya, apa saya nak buat kan? Dan pada hari itu juga sampai buku ini, The Sign of Getting Rich. Sebab saya old school ni dia perlukan buku Old school ni perlukan buku. Dia punya mesti ada, physically mesti ada, sebab saya suka conteng. Nisa dia tak suka conteng. Nisa dia suka letak tu. Saya suka conteng, saya suka tanda, saya suka marking. Kalau pinjam buku saya tu penuh lah, penuh dengan nota kaki, nota kepala, nota tepi, semua saya tulis. Jadi kalau buku saya tu macam cakar ayam sikit lah. So nota-nota dalam buku saya tu, apa yang saya terfikir saya akan tulis. Dan menyebabkan memikirkan pelajar saya, dia test pukul 9 malam dan habis dalam pukul 11. Saya start baca buku ni lah. Sebab saya dah dapat hari Khamis tu juga saya dapat petang. Jadi saya mula membaca buku ni. Lepas tu saya tengok chapter 3. Buku ni tak adalah tebal sangat. Muka surat saya buka, muka surat dia lebih kurang 100 pages. Saya cuba cari buku yang mana lebih kurang buku ini. Saya kerebek buku dalam saya punya almari, saya jumpa satu lagi buku. Buku ini dia kata 60 Second to Success. Buku ni dia lebih 30 muka surat je berbanding buku ini. Dan kedua-dua buku ini saya tak panggil dia buku PDT biasa, kerana buku ini saya panggil buku latihan. Sebab di ujung buku ini dia ada soalan. Begitu juga dengan buku yang satu lagi ni. Dia ada soalan. Bila ada soalan tu macam buku sekolah lah. Kalau buku biasa yang kita tengok tu dia habis begitu saja dan kita harus memikirkan dan kita buat book review. Tapi buku yang sebegini dia ada ujung last dia tu, dia ada soalan setiap chapter. Setiap chapter dia ada soalan. Nanti saya sharekan soalan-soalan dia. Tapi sebelum tu disebabkan bila extravaganza malam kita ada party time. So nampak party time kan? So kita nak adakan party time. Saya perkenalkan diri saya dulu. Pada hari ini kita ada itu dia Muhammad Faizari Muhammad Noor, nama diberi, muka tak nampak kat situ. Ustaz nampak bagi saya pakai Google. Apa yang saya nak tengok ke hujung itu tak tahu. So back to the future ke back to the history ke saya tak pasti. Tapi apa yang boleh rakan-rakan book, cuma Nisa punya gambar tak ada lah dalam back to the future ni kan. So kita ada back to the future punya gambar. Saya pemalu Bambai, tak boleh tunjuk gambar saya. Okey. Tapi saya geng-geng saya tak, Bamjai dia dah senyum dah, nampak dia dah senyum sebab gambar dia ada dekat situ. Yang ini kita back to the future. So hari ini kita tengok book. Saya akan mengupas cara yang berbeza. Biasanya kita tengok book review, kita akan tengok satu buku. Tapi yang sebelum ni kita tengok by chapter reviewnya. Tapi saya akan go towards book reading hari ini. Paragraph by paragraph. Sebab dia 4 muka surat aja dalam chapter 3 tu. Kemudian siapa yang tak kenal saya, nama saya Muhammad Faizari. Ini gambar saya ya. Gambar saya yang ini, kata mereka saya ni ada adik kembar. Tapi adik kembar ni katanya berada di luar negara. Saya tak tahu bila saya akan jumpa dia lagi, saya tak pastilah. So ni adik kembar saya lah. InsyaAllah besok kalau kita PT semua yang dalam ni, yang ramai-ramai ni berapa orang? 55 orang ni semua presiden team. Kita akan bersama jumpa kita punya CEO lah, John Agwanobi. InsyaAllah. Ya. So pagi ini siapa yang masuk extravaganza, yang tidak tu maaflah. Yang saya dengar pada hari ini di extravaganza ialah no problem. No problem. No problem, apa sahaja rintangan yang datang, cuba fikirkan, duduk, relax, tarik nafas, buang nafas, say no problem. Cuba fikir, no problem. Tak ada problem no problem. Be present. Be present.
Apa yang saya nak ketengahkan di sini ialah senaman malam book party. Sebelum kita mula book party ni kita buat senaman dulu, boleh tak? Senaman. Senaman yang bagi tenang lah kan, bagi tenang. Saya pun gabra, jadi kita bagi tenang, kita senaman dulu kan. Senaman yang pertama yang Ustaz ajar kita ialah senyum. Semua nak kena senyum, senyum nampak gigi. Keberkatan senyum tu Nabi yang buat ya. Nabi senyum walau dihina, dalam berdakwah dihina, Nabi tetap senyum. Melainkan mereka menghina agama, Nabi akan tegas. Ya. Jadi senyum ni ada kelebihan senyum. Kelebihan senyum ni ada. Belum start lagi ni buku. Kita baru kat sini nak exercise. Okay, no problem. No problem bila you senyum, you cakap no problem. Apa rasa? Cuba fikir. Senyum and say no problem. Senyum, tenang. Sebab apa? Yang atas tu, you have enough happy hormone dose. Kita kena vaksin, kena ada dose kan? So dose, hormone that makes you happy. Hormon apa yang menyebabkan kita gembira? Dia ada dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Inilah yang bagi kita gembira. So yang ini yang kita nak setiap hari senyum, di antaranya akan menghasilkan rembesan-rembesan hormon-hormon ini. So smiling not only offers a mood boost but help our bodies release cortisol. Cortisol ni stress, stress hormone. Then numerous health benefit including reduced blood pressure, increased endurance and reduced pain. So dia mengurangkan tekanan darah, meningkatkan endurance kita dan mengurangkan kita punya kesakitan. Walaupun sedikit tapi ada rembesan itu. Rembesan itu ada. So, ini belum mula lagi. Ini baru kita nak exercise senyum. So apa benda sebenarnya? Happiness chemical. So dopamin ni dipanggil the reward chemical. The reward chemical. So completing a task, bila kita complete sesuatu perkara itu, dopamin akan terrembes. Bila terrembes je, kita rasa gembira. Rasa tak? Kita rasa gembira. So saya nak completekan book review ni, lepas habis complete, saya akan completing a task is basically rewarding myself, chemical. Lepas tu doing self activities, care activities lah. Ya, kita tengok kuku, kita buang kuku cantik kan, yang pakai celak dan sebagainya, care activities, yang mana kuku-kuku cagu tu kita buang-buang, ketik-ketuk kuku kasih cantik. Ini self care activities. Lepas tu eating food pun satu yang merembes reward chemical ni dalam badan. Benda yang gembira. So tapi sebab kita dah ada nutrition cell food, dia menambahkan lagi kesihatan pada tubuh badan. So next is celebrating little wins. Kita celebrate, sekecil mana pun kita celebrate. Sebab ini menggembirakan kita. Happiness, happiness. So next kita pergi oksitosin atau dipanggil love hormone. Hormon cinta. Cinta hatiku ada di sana, sebelah sana. So playing with a dog. Kita tak, Muslim tak main dog lah, kita cat lah, kucing. Playing with babies. Kita main dengan anak-anak kecil. Holding hand, yang belum kahwin tu cepat kahwin, boleh pegang tangan. Saya tak apa, saya dah ada isteri, boleh pegang tangan, jangan pegang isteri orang. Okay? So yang ada suami, pegang suami anda dan bukan suami orang lain. So holding hand tu dia merembes love hormone. Hugging your family. So peluklah. Suami isteri peluk, anak-anak kita peluk. Ini menghasilkan love hormone, oksitosin. Kedua, yang akhir sekali di dalam oksitosin love hormone tu, give compliment. Recognition yang kita bagi dalam berbelai. Belai hajar benda-benda ni. Give compliment. Sekecil mana pun give compliment kerana dia merembeskan satu kegembiraan. Kegembiraan. Lepas tu kita pergi tengok serotonin, the mood stabilizer. Dia stablekan, sekatakan kita punya mood. Satu ialah meditating. Kedua, running, sun exposure, walk in nature, swimming, cycling. Yang ni saya selalu lakukan dengan Ustaz, dengan Ustaz Zahma, dengan geng-geng yang geng mengaji yang pergi ke hutan-hutan tu, kita kayu basikal, ini yang kami buat. So apa yang berlaku di situ, kita bermeditasi, kita berenang,
kita bercycling dan sebagainya. Apa yang berlaku ialah dia merembes, mood stabilizer. Then yang the fourth one, yang keempat ialah endorphin. Endorphin ni ialah a painkiller, ya. Dia pembunuh segala kesakitan. Biasanya emosi lah, emosi. Salah satunya laughter. Kita gelak. Laughter exercise, jangan, tapi Nabi tak adalah gelak sampai tenganga mulut. Nabi tak buat macam itu. Ada dia punya sifat-sifat Nabi yang kita tengok dia senyum. Essential oil, minyak yang ada bau-bauan tu kan, dia memberikan ketenangan pada kita punya otak dan ketenangan kepada diri. Then watch komedi, kita tengok sepah tu ke sepah teri ke kan, kadang kita gelak kan. Dan benda tu kadang-kadang ianya melupakan kita terhadap tekanan, stres. Dan dark chocolate tak ada, kita tukar apa ni yang kita punya apa, chocolate bar. Chocolate bar dia kata akan tukar jadi yang veggie punya, diimport daripada Australia. Then the other one is exercising lah. Pagi tadi Ustazah Ma, isteri saya, dia berzumba, exercise. So yang ini semua dia akan menghasilkan happiness chemical, happiness chemical. So yang tadi senyum, dan ini yang kerja-kerja yang kita buat ni menghasilkan kegembiraan pada diri kita. Review belum start lagi, lambat lagi. Ini mungkin sampai subuh tau. Ini mungkin sampai subuh. Lantak korang lah. Bagi kat orang gila ni buat apa? Okay, next. Exercise yang satu lagi yang kita nak buat hari ni ialah don't forget to hug yourself today. Ini exercise yang paling mudah. Mari kita cuba. Apa yang anda perlu buat? Kita tengok. Kenapa kita perlu exercise? Salah satu exercise yang paling cantik is can improve your mood. Touch, even your own touch helps promote relaxation. It lowers level of cortisol, hormone stress in your body. Sure, a hug won't solve your problems entirely. Dia tak akan menyelesaikan masalahnya secara menyeluruh, tapi sekurang-kurangnya sedikit daripada tension and stress tu, tekanan tu berkurang. Cuba letak tangan kanan kemari kan. Peluk diri anda, cuba pejam mata kan. Senyum. Tadi kita ada senyum, kita ada peluk badan. Cuba kita kata, ya Allah, terima kasih ya Allah dengan jasad yang kau berikan ini, rezeki yang telah kau berikan pada aku ya Allah. Rasa tenang tak? Tarik nafas, release, peluk diri anda. Buat, kalau setiap pagi kalau kita buat macam tu pun alhamdulillah. Rasa macam mana? Tenang kan? Tenang rasa diri. So hari ni kita belajar sesuatu lah. Hari ni sebelum kita pergi ke buku yang panjang lebar ni, kita belajar exercise untuk senyum, kerana senyum adalah sedekah dan itu yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, kekasih Allah. Dan kedua, kita hug yourself. Kita berterima kasih pada diri yang jasad yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Kadang-kadang kita lupa, kita lalai, kita alpa. So dengan adanya exercise yang sebegini, kita boleh kurangkan sedikit sebanyak tekanan yang ada pada diri kita. Sebab saya ada 165 yang belum saya correct lagi. Saya biarkan dulu. Saya kata yang ini dulu saya nak buat. Getting rich, the sign of getting rich. Okay. Saya keluar daripada yang ini, saya akan share satu lagi. So hari ini dia berbeza sedikit. Nampak tak? Okay. So the sign of getting rich, saya nak buat book reading instead of book review. Book reading sebab saya tengok ada empat muka surat aja kan. So inilah Tok Akinya, Wallace D. Wattles. Orang dia macam inilah rupanya. Kalau kita tengok buku yang saya beli tu, anda boleh mendapatkannya di Shopee, RM22 dari Jakarta. Tapi alhamdulillah dalam seminggu tu dah sampai. Tapi daripada Jakarta lah, dia bukan 3 hari, seminggu lebih kurang. Buku dia nipis je, 40 dalam 100 muka surat aja. 98, 99, 100 muka surat saja, termasuk dengan soalan-soalan dia sekali. Okey. Mari kita mula chapter yang ketiga ni. So dia kata chapter ketiga is opportunity monopolized. Adakah peluang ini
dimiliki oleh certain people, manusia yang tertentu je. Jadi saya ada nota tepi ni, saya baca, saya buat note. Saya baca, saya buat note. Adakah peluang itu dimonopoli? Adakah dikuasai atau dibolot oleh mereka-mereka yang tertentu? Jadi dalam kupasan ini kita tengok daripada tajuk yang pertama, perenggan yang pertama, no man is kept poor because opportunity has been taken away. So tiada ada orang yang dibiarkan miskin setelah semua peluang diambil daripadanya, okay? Because other people have monopolized the wealth and how put a fence around it. Because kerana orang lain dah ambil harta ni, orang dah ambil. Maknanya kalau satu barang tu dalam satu bakul tu ada 20 apple, berebut-rebut, semua orang dah ambil semua apple yang 20 ni, tinggal yang lagi 5 orang ni datang tengok dah tak ada, kosong. Adakah begitu keadaannya dalam dunia ni, dimonopolize oleh orang lain? Harta ni akan habis sahaja begitu kekayaan ni? Tidak aja. And how ni, how HAW yang saya megahkan ni, saya pun cari apa benda Allah ni, how ni kan. Nak sebut pun how ke, how ke kan. How, put a fence around it, memagarinya. So apa benda how ni? How ni ialah sejenis tumbuhan. Nampak tumbuhan tu? Ianya jenis tumbuhan yang berduri macam duri pokok ros. So dijadikan pagar supaya orang dah tak boleh ambil kekayaan ini. Adakah begitu keadaannya? So itu yang diceritakan di perenggan pertama. So next perenggan, you may be shut off from engaging in business in certain lines. Anda mungkin dihalang daripada melakukan bisnes pada sesuatu bisnes yang tertentu. But there is other channels are open to you. Dia kata, ada channel lain, ada perniagaan lain. Kenapa kamu nak ikut perniagaan yang ada tu? Kalau dah ramai orang jual tudung, kenapa kamu nak buat tudung juga? Jadi competition tu besar kan? So apa tidak kamu buat jual pin ke, jual brooch ke, lain sikit daripada yang lain kan? So peluang itu ada. Probably it will be hard for you to get control of any of the great railroad system that field is pretty well monopolized. So maknanya great railroad system ni, jadi saya bila dia cerita pasal jalan kereta api ni, kita kena faham penulis ni bila wujudnya penulis ni, bila dia dilahirkan, pada tahun bila dia dilahirkan. So saya punya nota di situ, Wallace D. Waters ni sebenarnya lahir tahun 1806. Dah tua sangat dah, anjang Hakim. Kalau dia hidup lagi dah berapa ratus tahun dah dia kan. 95 tahun. Dia 1806 dan dia meninggal 1911. So jangka hayat hidup dia tu 95 tahun. So buku saya tengok, kalau punyalah lama. So buku ni bila dia publish? So dia publish buku ni, publish yang pertama ialah 1910. Imagine 1910 dia publish, dia mati 1911. Dan buku ni dah sehingga 2021 ni dah 120 tahun usia karya dia. Yang mana diguna pakai dan menjadi inspirasi kepada penulis-penulis lain seperti Napoleon Hill. Buku Napoleon Hill. Ada bukunya. Lepas tu yang saya tunjuk baru-baru ni Dr. Joseph Murphy. Buku ni pun sama. Dr. Joseph Murphy berceritakan pasal kekayaan yang mana bersangkutan dengan subconscious mind. Tapi this Think of Grow Rich, Napoleon Hill ni 1937 dia punya first publish. So nampak. Jadi mengorak langkah dalam pemikiran untuk menjadi kaya ni, W.T. Wallace Waters ni dah bermula. Jadi dia menjadi perintis kepada penulis-penulis lain selepasnya. Then, but the electric railway business is still at its infancy. Maknanya tadi dia cerita pasal kereta api yang masa ketika itu kereta api wap. Kereta api wap. Yang dia masukkan arang batu ke atau dia masuk arang, kereta api ni diwakkan macam kita masak air tu, lepas tu kereta api tu akan bergerak. So zaman dipanggil sebagai, pernah dengar pasal IR 4.0. So itu revolusi industri 1.0. Dia menggunakan sistem wap untuk
pergerakan mesin dan sebagainya. Itu revolusi yang pertama. So di sana bila saya tengok electric railways, dah ada ke electric railways ni pada zaman ketika dia itu? So saya pun pergilah Google, Wikipedia apa semua kan. So apa yang saya jumpa ialah ada. Ketika tahun 1895 tu, perjalanan di antara 4 kilometer, 4 batu saja. Dia buat electrical train ni 4 batu saja. Dia connecting from New York to Baltimore downtown. So perjalanan lebih kurang 4 batu. Lebih kurang dalam 6 kilometer lah lebih kurang. So and offers plenty of scope of enterprise. Dia kata ketika itu kalau you nak buat electrical train, inilah jalannya. Belum orang lagi menceburi dalam bidang elektrik. So dia punya expansion in business tu, dalam business electrical train ni terlalu besar. But will be very few years until traffic and transportation through the air will become a great industry. Dia dah nampak. Ketika itu, dia macam visionary juga. Wallace ni. Wallace Waters ni. Sebab dia dah nampak nanti ketika trafik di jalan raya akan jadi sibuk dan ketika itu juga penerbangan, kapal terbang industri dia akan berkembang. So bila industri yang berkembang ni, kalau dulu kereta, ni lah kereta dia kan. So you rasa kereta yang pertama Ford T. Kalau nampak kereta ni, siapa nak beli kereta ni? Ini di antara revolusi kereta. So and in all its branches will give employment to hundreds of thousands and perhaps to millions of people. Why not turn your attention to the development of aerial transportation? Dia dah nampak penerbangan. Instead of competing with J.J. Hills and others of a chance of steam railway world. So dia kata kenapa nak berlawan dengan company-company yang dah establish dalam bidang kereta api wap. So you boleh pergi tengok venture into penerbangan. Macam mana yang kita nampak everybody can fly. Asia, everybody can fly. Hamba Allah tu apa nama Tan Sri punya dia nyasit pula itu kita punya PM. Dah lupa pula nama orang tua ni. Nak cakap Mokhtar ke? Bukan Syed Mokhtar, yang Asia. Tony Fernandez. Tony Fernandez. Okay, thank you very much Nisa. Tony Fernandez. You imagine sebab dia sebelum ini dia dah bersama ibu dia. Ibu dia banyak buat parti Tupperware tau. So he learns a lot. Dia pergi ke US dan sebagainya, improve himself dan dia nampak industri ni belum sampai di Malaysia. Ketika itu di US dah ada. Saya pun lupa nama entrepreneurnya. Tony Fernandez grab the opportunity, dia ambil peluang ini, dia kembangkan di Malaysia. So kenapa perlu kita nak buat benda yang sama? Dalam industri yang sama, yang mana kita compete bersama, tapi tidak dalam Herbalife. Kita nak buat benda yang sama. Kita compete dengan sihat. Kerana kita percaya bahawa rezeki itu Allah yang tentukan. So kalau kita tengok traffic and transportation air will become a great industry. Dia dah nampak. Dia dah view benda ni. Kereta ni pula timbul. So, ni apa? Okay. It is quite true that if you are a workman in the employ of a tile steel trust, you have very little chance of becoming the owner of a plant in which you work. But it is also true that if you will commence to act in a certain way, ada timbul lagi certain way ni, you can soon leave the employ of the steel trust. You can buy a farm or from 10 or 40 acres and engage in business as a producer of a foodstuff. So sekalanya zaman itu, zaman industri yang berkembang di US dan di antaranya ialah ketika zaman itu ialah industri besi, steel, tile and steel. So dia kata kenapa kalau you jadi pekerja dalam kilang yang sebut, kamu akan sentiasa jadi pekerja lah. Kenapa tidak kamu keluar beli satu tanah dan buat sendiri, jadi kamu industri, kamu supply makanan pada industri tersebut. Satu, yang berbeza. Kamu boleh jadi kaya. So itu is a certain way. Cara berfikir yang berbeza. Cara untuk keluar daripada kepompong yang lama untuk kepompong yang baru. So kisah sebenar yang berlaku, saya tulis ini, kisah sebenar berlaku kepada rakan UTM saya.
Saya nak cerita sikit lah. Rakan UTM saya, kita sama belajar diploma Mechanical Engineering, diploma kejuruteraan Mechanical di Skudai, Johor. So saya berpeluang menjadi orang Skudai selama 4 tahun lah. So di situ apabila kita keluar saja, saya pun terus bekerja di Sapura, tapi dia pulang semula, dia orang Kedah. Saya pernah duduk di rumah dia pada ketika semester break. Saya kata, Jad, aku tak pernah pergi Kedah. Mai rumah aku, dia kata. Mai hang duduk rumah aku. Rumah dia tak ada orang. Mak bapak dia semua meniaga. Family dia satu. Family dia minat berniaga. Mak bapak dia memang daripada awal meniaga, masak, jual kuih-kuih, muih-muih dan sebagainya. Dan saya pergi ke Kedah. Ketika itu dia dapat kerja baru yang di Tikam Batu. Tikam Batu ada sebuah kilang kabel elektrik. Leader kabel. Leader kabel. Dia buat elektrik yang high tension wire untuk TMB tu. Jadi dia bekerja di situ selama 20 tahun. 20 tahun. Dia bekerja di situ selama 20 tahun. Dan akhir 20 tahun tu dia diberi VSS. Dia minta VSS. Dia minta VSS, syarikat tersebut bagi dia RM500,000. Imagine dia dah kaya dengan RM500,000. Tapi Jad ni daripada awal dia bekerja selama 20 tahun, dia buka kedai-kedai macam 99 tu. Dia ada 5 rangkaian kedai 99 di Penang, di Sungai Petani dan sebagainya. Dia minat berniaga. So dia dah buka dah, dia dah buat bisnes ni. Kemudian dia dapat RM500,000, dia kata aku nak relax lah, tak ada buat apa lah, kan? Nak relax saja dan makan duit-duit ni je lah, duit bisnes dia. And then dia ada rangkaian. So dia dah buat apa tu? Kalau kita nampak dalam 4 quadrant dalam bisnes Robert Kiyosaki tu, you have yang pertama employee, yang kedua is S tu you bekerja sendiri, then business you dah ada sistem. Maknanya dia tak pernah pergilah dekat dia punya rangkaian 99 mat dia tu. Dia ada orang yang menjaganya. So dia dah ada vision. Kemudian entah macam mana dia kena serangan jantung. Serangan jantung, masuk hospital dan sebagainya, insurans bagi dia RM200,000. Dapat insurans RM200,000. So ada 500 tadi, dengan RM200,000 dia dah ada RM700,000 dah. RM700,000. Sakit pun dapat duit. Tapi kita sihat dalam Herbalife ni, kita dapat duit. Itu yang kita nak. Kita tak nak sakit. Tahun 2017 dia dengar PMB, Pemodelan Nasional Berhad, nak tutup satu rangkaian Furukawa elektrik kabel. So kawan saya ni dia dengar tu, aku nak grab lah opportunity ni. Dia pergi jumpa CEO PMB, berbincang dengan CEO PMB. Dia kata saya nak take over company tu. Ketika itu company tu at a loss, running at a loss about 50 million ringgit Malaysia lah, 50 juta. Maknanya setiap tahun dia ada loss, dia tak ada keuntungan dan sebagainya. Kawan saya take over, lepas tu Datuk tu tanya, you nak take over, saya tak akan bagi you free macam itu je. So one unit of the company, sebab dia kerjasama dengan Jepun, Furukawa. So 30% is Jepun punya company dan 70% ni daripada PMB lah. So kawan saya beli share ni 70%. Satu unit RM1. So dia 70% tu, dia ada 700,000 tadi tu, dia dump in 700,000 tu. So saya kata, saya faham lah pasal kilang. Saya kata kat dia, aku rasa kilang yang kau nak take over ni is mismanagement rasanya. Memang benar. Memang benar. Mismanagement. Yang mana dia punya backlog terlalu banyak. Backlog ni bermaksud dia ada sales tapi dia tak dapat deliver. Tak dapat bagi kepada dia punya pembeli. Jadi di situ dia take over yang mesin dia di masa dia 20 tahun tu dia start off as a technician. Dia bekerja sebagai technician, jadi engineer sehingga dia jadi paling akhir sekali is sales manager dalam company Leader Cable tu. 20 tahun. So dia ada vast experience
daripada bawah sampai ke atas, sehingga bila dia jumpa technician di company baru tu, dia dah kira jadi owner lah, 70% tu. Jadi dia kata dekat technician tu, mesin ni jalan berapa jam? Orang tu kata 8 jam je. Jalan lebih masa boleh tak? Orang tu kata tak boleh je, 8 jam je. Kalau saya boleh buat 10 macam mana? Sebab dia pernah pegang mesin ni macam tu. Dia kata mesin tu sama je, kan? Dia pernah jadi technician ni cakap. So they start off. Dia kata dia turn around company tu sehingga dia mendapat hasil. Company tu making money semula. Buat duit. Jadi benda itulah, dia ada knowledge. Yang pentingnya kita ada knowledge. Jadi sekiranya kita tak ada knowledge dalam Herbalife, kita ada orang yang tahu. Kita boleh tanya Ustaz Man, kita boleh tanya PT Suhana, kita boleh tanya orang yang terlebih dahulu berjaya daripada kita. So ni cerita pasal kawan saya. So move on. Panjang pula bahagian tu kan. Tapi sebagai inspirasi lah. So this great opportunity at this time for men who will live upon small tracts of land and cultivate the same intensively, such men will certainly get rich. So dia kata, kalau orang yang ini bekerja betul-betul di tanah yang dia ada tu, dia dapat hasil, dia buat bisnes. Kalau makan, kita jadi employee selama mana yang saya ada, yang tu kira cukup makan lah. Saya bekerja sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Petronas, cukup makan lah. Saya tunggu hujung bulan, masuk je lah kan. Tapi dalam perniagaan dia berbeza. Dia boleh hari ni, esok, new coaching masuk, dia sign off, 370, dah dapat dah hari ni kan. So begitulah keadaannya dalam bisnes. 9/10 yang Nabi kata rezeki adalah daripada perniagaan. So, you may say that it is impossible for you to get the land, but I am going to prove to you that is not impossible. And that you can certainly get a farm if you will go to work in a certain way. Kan certain way itu keluar lagi. Pemikiran tiada yang mustahil. Certain way ni tiada yang mustahil. Nisa tengok saya punya note tepi ni ada sengih. Saya kan lupa. Jadi biasa ada note tepi tu, senang. So daripada awal, daripada 1 sampai chapter kedua, dia cerita pasal certain way. Jadi certain way, kita tidak harus buat benda yang sama untuk, bila kita buat suatu benda yang sama untuk mendapat hasil yang berbeza, maknanya kita bodoh lah tu. So kita kena buat a certain way. Berbeza. Kita kena bezakan supaya kita takkan dapat benda yang sama. Alright. Baru perenggan pertama. Dah pukul berapa? Dah pukul 10. Kena laju sikit. Cukup masa Bang Pai. Jangan risau, cukup masa. Okay. Kan sampai subuh. So, perenggan yang berikutnya. At a different period, the tide of opportunity sets in different direction according to the needs of the whole and the particular stage of social evolution which has been searched. At the present, in America, it's setting towards agriculture and allied industries and profession. So dia nampak, Wallace ni, dia visionary, dia nampak bahawa akan berlaku perubahan yang mana dalam bidang pertanian dan industri dan bentuk-bentuk profession. Profession seperti lawyer dan sebagai doctors, di situ. Perubahan ke arah pertanian, industri dan professionalism. So akan berlaku di situ. So kemudian perenggan yang berikutnya, today ketika today dia lah kan. Opportunity is open before the factory workers in his line. It is open before the businessman who supplies the farmer more than before, the one who supplies the factory workers, and before the professional man who waits upon the farmer more than before the one who serves the working class. So, yang ini, opportunity tu siap ada. Kita boleh supply, tadi kita boleh supply makan factory, daripada factory kita supply makan, kita buat bisnes makan. Kan? Kat situ dah ada peluang perniagaan. Yang tadi kalau kita do in a certain way, dia kata kalau tak boleh dapat tanah, kita boleh cari. Ayat yang tadi yang kita belajar tadi, exercise tadi, dengan senyum, no problem. Ada jalan. Mesti ada jalan. Ya? So, there is abundance of opportunity for the men who will go with the tide instead of trying to swim against it. Dia kata, opportunity ni, peluang ni terlalu abundance, terlalu amat luas. Dia kata, terlalu banyak peluang, jangan melawan arus. So, mana goes against the tide ni, kita melawan arus. Macam kita, kalau kita berenang, kita nak ke hilir,
kita berenang lawan arus macam mana? Penatlah kita kan. Kalau kita ikut arus tu kan senang. Kalau dalam Herbalife macam mana nak kita kaitkan pula? Kita ikut apa aja yang dah dibuat oleh orang yang dah berjaya lah. That's the thing. Kenapa kita nak buat suatu create a new wheels? Biasa kalau ayat yang saya bagi tahu pelajar-pelajar saya, why do you need to create a new wheels? Kenapa kau nak design tayar yang baru? Guna je lah design yang dah ada. Takkan kau nak buat tayar kau kotak? Orang tak buat tayar kotak, kan? So macam mana? Melantun-lantun lah nanti kereta tu kan. So tayar bulat. So kita tak boleh buat benda yang berbeza. Apa yang dah ada tu kita follow. Dan kita nampak kita memperbaiki yang dah ada. Improve. Add on. Add on kita boleh buat. So the factory workers either as individual or as a class are not deprived of opportunity. So the workers are not being kept down by their masters. They are not being ground by the trust and combination of capital. Maknanya tidak digari atau tidak dirantai. Mereka memilih untuk berkeadaan begitu. Workers ni, dia yang pilih begitu. Dia yang tak nak keluar daripada comfort zone dia. So you have to go out lah. Jadi masters tu maksudnya dia punya, kalau masters ni kita nampak dia punya manager lah, ataupun kilang, owner kilang lah, kan? Alhamdulillah isteri saya hantar saya air apa ni, NW, dia nak bagi kuat sikit. Alhamdulillah. So tidak digari. Kita yang meletakkan diri kita di situ. So kita kena keluar out of the comfort zone. As a class, they are where they are because they do not do things in a certain way. Certain way ni keluar lagi. Dia berada di situ kerana dia tidak buat sesuatu yang berbeza daripada apa yang selalu dia buat. So if the workers of America choose to do so, they could follow the example of their brothers in Belgium and other countries. So pada ketika itu Belgium dah buat satu koperasi. Pekerja-pekerja ni buat koperasi, dia buat satu kilang dan dia mendapat keuntungan daripada kilang tersebut. So dia boleh bekerjasama, cooperative industry namanya. They could elect men of their own class to office and pass laws favoring the development of such cooperative industries. In a few years, they could take peaceable possession of the industrial field. So dia dapat share lah. So dia buat satu biasanya koperasi lah. Koperasi ni kita masukkan duit kita dan duit itu digunakan untuk sesuatu perniagaan dan hasil keuntungannya dapat balik kepada pencarum-pencarum. So itu konsep yang Belgium dah buat sebelum ini. Belgium dah buat sebelum ini. Apa kat sini? So tapi dalam Herbalife semua boleh jadi PT. So ini konsep dia. Semua boleh jadi president team. Berapa orang semua ni? 57 orang, insya-Allah. Amin. Semua boleh jadi president team. Kita doakan. Sebab kita bekerjasama, yang kita tak tahu kita boleh belajar daripada yang tahu. Dan tak ada yang ada dalam Herbalife ni pada pandangan saya menyimpan ilmu. Kalau dia boleh bagi ilmu, dia bagi ilmu. Kerana dia percaya bahawa ilmu yang diberi itu Allah akan beri dia lebih lagi. Allah akan beri dia lebih lagi. Next, the working class may become the master class whenever they will begin to do things in a certain way. So, working class yang pekerja tadi, employee tadi, boleh jadi master juga, boleh jadi tuan. Boleh jadi tuan. Sekiranya dia bekerja dengan certain way. The law of wealth is the same for them as it is for all others. Maknanya banyak sangat dia punya sini kat sini. Saya tengok apa ni. Pekerja boleh jadi bos, then certain way, cara tertentu, dan kemudian kita ada this they may learn and they will remain where they are as long as they continue to do as they do. The individual workers, however, is not held down by ignorance or mental slothfulness. Slothfulness ni kemalasan lah. Kemalasan otak, dia tak nak berfikir. Ignorance ni perlu belajar caranya, tetapi ditakut lama. Dia tak boleh ditakut lama, dia kena belajar. So, peluang kekayaan tu follow the tide mengikut arus. He can follow the tide of opportunity to riches and this book will tell him how. Dia dah beritahu. Dia boleh
mencari peluang kekayaan ini, dan buku ini akan mengajar dia bagaimana, how. Tapi dalam ini dia tak ajar lagi. Dalam chapter 3 ni dia tak ajar lagi. Tetapi dalam saya refleksi, dalam refleksi Herbalife, follow the tide, mengikut arus, ikut orang yang dah berjaya, tiru, follow. Kita nampak ustaz dah pergi meal team, apa ustaz buat? Kan? Fatin Najwa, dia dah pergi jadi presiden team, apa yang dia buat? So kita boleh tiru. Dalam Herbalife kita boleh tiru. Tak ada right copyright dalam meniru untuk kejayaan. So, habis perenggan kedua, kita masuk perenggan muka surat yang ketiga. Ada tinggal satu lagi 4. So, no one is kept in poverty by a shortness in the supply of riches. There is more than enough for all. So, maksud dia, tak ada. Miskin kerana kurangnya kekayaan tidak ada. Tak ada, dia tak short. Dia tak kurang. Sebenarnya abundance, rezeki Allah itu luas. Abundance, terlalu banyak. Cuma kita tak nampak. Mata kasar kita tak nampak. Jalan tu kita tak nampak kerana Allah tak buka lagi hijab kita untuk melihat, untuk mendapatkan abundance tu. Kalau kita tengok surah Al-Hijr ayat 20, dan kami jadikan untuk kamu pada bumi ini segala keperluan hidup, juga kami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenarnya menyediakan rezekinya. Allah yang mengatakan bahawa dia yang menentukan rezekinya. Apa makhluk di muka bumi ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya ada. Benda tu takkan short, takkan pendek, tak cukup. Allah cukupkan. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Itu surah Hud ayat 6. Saya masuk sebab Islamik sikit kan. Sebab kita nak kena, sebab buku ni ditulis oleh pengarang yang bukan Muslim. Jadi saya cuba kaitkan dari pandangan mata Islam, dari pandangan Islam. Dan kemudian kita kena perhatikan ada sebuah buku yang macam The Secret. Bila saya masukkan dalam buku The Secret tu dalam saya punya FB, kawan saya hantar balik buku ni, dia kata fatwa haram katanya kan. Tapi saya baca jugalah. Jadi kita bila membaca tu, kita membaca berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Kita kena bersandarkan kepada itu. Sebab benda ni bukan ilmiah daripada orang Islam. So kita kena berhati-hati dalam membaca. So selagi kita ada bersandar kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas ni, insya-Allah tak jadi masalah. Jadi yang mana batil tu kita boleh buang. Yang mana kita nampak yang boleh memberi tak ada larangannya dalam Islam tu kita boleh ambil. InsyaAllah. So next, perenggan yang berikutnya. The visible supply is practically yang atas ni. A palace as large as capital of Washington might be built for every family on earth. From the building material in the United States alone, and under intensive cultivation, this country will produce wool, cotton, linen, and silk enough to clothe each person in the world finer than Solomon was arrayed in all his glory, together with the food enough to feed them all luxuriously. Maksud dia, pada ketika itu Amerika, Washington tu, Amerika tu sendiri kata very prosperous, maknanya negeri dia tu, kekayaan dia tu tengah berkembang luas, dan dia boleh bagi makan semua orang, boleh bagi pakaian dan sebagainya. So maknanya dia abundance lah pada ketika itu. Belum lagi recession of the Great World Recession. So dia masih ada abundance of wealth ketika itu. So the visible supply is practically inexhaustible, and the invisible supply really is inexhaustible. Exhaustible ni maksud rezeki itu tiada had, takkan habis. So maknanya yang dilihat, supply yang dilihat itu tidak akan habis, yang tak dapat dilihat itu pun tidak akan habis. So everything you see on earth is made from the original substance out of which all things proceed. Jadi bila saya baca perenggan ni, dia hitamkan dah pula. Saya dah pening kepala dah baca yang ini. Saya cuba memahami bahagian ni. Sebab dia kata, apa saja yang kamu lihat di muka bumi ini
adalah diciptakan daripada bahan yang semula jadi, bahan yang asal, yang original. Out of which all things proceed. Setiap bahan yang ada ni, dia berlaku daripada keadaan ini. Jadi bila saya fikir, ini nak kena tengok saintifik lah sikit kan. So original substance mean bahan asal, dan dari mana semua perkara berjalan. So it's proceed. Dalam keadaan kita tidur, benda tu akan berlaku. So bila saya fikir, apa benda yang saya boleh kaitkan tentang benda-benda original substance? So new forms are constantly being made and older ones are dissolving, but all are shapes assumed by one thing. Dia kata, new form, setiap kali bentuk-bentuk baru akan terbentuk, sentiasa terbentuk. Sentiasa terbentuk. Walaupun ada yang dissolve, hilang, tapi dia akan terbentuk. Mudah, simple lah. So bila saya fikir original substance ni, contoh air nanti saya minum haus. Saya minum, isteri saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita take 5. Okey, air Air kalau scientific chemical dia H2O. H hydrogen, H2 dia perlukan 2 hidrogen dengan campur dengan 1 oksigen menjadi air. Kalau dia hidrogen saja, H2 tu dia jadi gas. O pun, O2 tu dia gas. Tapi bila dia bercantum dia jadi air. So, apa dia original substance dia? Hydrogen dan oksigen. And it becomes what? It becomes water. Dia jadi air. Dia bercantum menjadi air. So, yang itu yang saya boleh kupaskan di situ. So, kita sambung. There is no limits to the supply of formless stuff. Dia bercerita pasal bentuk yang tak, barang yang tak terbentuk. Or original substance. The universe is made out of it. Dia kata dalam universe barang-barang ni wujud. Formless stuff ni ialah barang tanpa bentuk. Ianya akan terbentuk daripada tiada menjadi ada. Bila yang ini pun memeningkan kepala saya juga, formless stuff. Bentuk yang tak ada. Tapi bila kita fikir kembali, dalam surah Yasin, kun fayakun, kan? Sekiranya Allah kata jadi, maka jadilah. Kan? Daripada tak ada, boleh jadi ada. So you can original substance, contohnya air, macam kita cakap tadi lah, air lah. Itu dia original substance. So the universe is made out of it, but it was not all used in making the universe. The space in and between the forms of the visible universe are permitted and filled with the original substance. So dalam dunia ni, benda original substance ni terlalu banyak. Tadi contohnya air dan berbagai-bagai lagi. With the formless stuff, with the raw material of all things, 10,000 times as much as has been made might still be made, and even then we should not how exhausted the supply of universal raw material. So bahan mentah ni sentiasa ada. Dia cerita pasal emas dan sebagainya. Bila tak cukup, Allah Ta'ala akan cukupkan. Tapi dia cerita pasal universe. Dia tak keluar pasal God kat sini. Ujung kang dia ada satu je, God. Tapi kita daripada awal kita memikirkan setiap apa yang berlaku dalam dunia ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. So no man, tiada pun seorang manusia, dia pakai man lah, tapi sebenarnya manusia, therefore is poor, miskin, because nature is poor. Kerana alam ini miskin. Tidak. Alam ini abundance. Or because there is not enough to go around. Tak cukup untuk nak bagi semua. Tak ada. So nature alam semula jadi, Allah jadikan dunia ini abundance dengan kekayaan, tetapi bagaimana kita melihat kekayaan itu, peluang yang ada, itu bergantung pada kita. So kita pergi tengok balik a certain way tu. So kalau kita berfikir ditakut lama, buat kerja yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeza, innalillah, tak dapatlah. Benda yang sama je lah yang kita dapat. So kita kena buat in a certain way untuk mendapat keputusan yang berbeza. That's the certain way. So nature is an exhaustible storehouse of riches. The supply will never run short. Okay, kekayaan tidak akan habis. Original substance is alive with creative energy. So, original substance, bahan asal tadi, hidup dengan tenaga kreatif, maksud dia kerana bahan asal ni takkan habis. So, saya kaitkan kerana alam ni ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Literally, ada tangan Allah di situ. Dalam apa yang kita lakukan, ada tangan Allah di situ. Bukan tangan yang ada ni, literally tangan Allah. Hukum Allah ada di situ.
Kita habis muka surat ketiga. Muka surat terakhir, selamat saya. Tinggal yang terakhir kan. And is constantly producing more forms. Tadi yang ayat yang atas tadi, dia akan sentiasa, Allah Ta'ala akan cukupkan untuk manusia. When the supply of building material is exhausted, more will be produced. When the soil is exhausted, so that the foodstuff and material for clothing will no longer grow upon it. So benda ni akan sentiasa terhasil. Kalau benda yang macam contohnya kita nak buat rumah, bila tak ada batu bata, kita belilah. Akan hasil batu bata. Ada orang yang akan buat batu bata. When all the gold and silver has been dug from the earth, dia kata kalau semua emas, perak digali, habis semua, if man is still in such stage of social development that he needs gold and silver, sekiranya manusia masih memerlukan emas dan perak, more will produce from the formless. Dia akan terbentuk. Dia akan terbentuk. The formless stuff respond to the needs of man. It will not let him be without any good things. Maksudnya formless stuff ni, benda yang tak terbentuk, tak ada bentuk ini, ya, dia akan membentuk sesuatu berdasarkan kehendak manusia, berdasarkan kehendak manusia. Tapi hukum ni hukum tangan Allah, ya. Ada tangan Allah di situ. Formless dari tiada kepada ada berdasarkan kepada keperluan manusia, dan percaya kepada yang tiada menjadi ada berdasarkan keperluan manusia. Sebagai Muslim, ya, kalau kita tengok ayat firman Allah surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dialah dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. So kuasa Allah ada di situ, ya. So perenggan yang berikutnya, this is true of man collectively. Ini adalah benar secara umumnya, manusia secara umumnya, the race as a whole is always abundant, abundantly rich. Maknanya kekayaan ini tiada had. Di muka bumi Allah ni tak ada had. Cuma kita tak nampak aja. Kita tak nampak. And if individuals are poor, sekiranya seseorang itu miskin, it is because they do not follow the certain way. Keluar lagi certain way. Orang ni miskin kerana dia tidak mengikuti a certain way. Kerana dia berada di takut lama, dia tidak berubah. Sekiranya dia nak berubah, dia kena buat sesuatunya dalam certain way, dalam tindakan yang tertentu. It makes the individual man rich, untuk jadi kaya. So kita tengok dalam Herbalife, sebab kita semua dah berkecimpung dalam Herbalife, terlibat dalam Herbalife. So certain way yang President Team lah. Extravaganza hari ni saya tak boleh bayangkan yang ada 9 diamond, 10 diamond, founder circle. Saya bukan kira dia punya diamond tu, saya kira berapa banyak duit yang dia boleh dapat sebulan. Bila 10 diamond tu dia lebih kurang dekat 2 juta dia punya volume point. Bila 2 juta tu kali-kali dekat 6 kali 3, 6 kali 5, 30, 3 kali 2, 600 ribu. Itu dia punya royalty, belum dia punya bonus. Bonus bila dah President Team dah 7. So dia lebih kurang 1.2, 800, 1.4 juta sebulan. Bayangkan, abundant of riches. 1.4 juta sebulan. Kemudian kita ada Stephanie, apa nama ni kejap? Leslie Stanford. Leslie Stanford, dia berada di Founder Circle. Saya Google out dia punya nama dan saya nampak dia punya worth. Leslie Stanford ni pada 2004 dia net worth dia 68.6 juta USD. Yang terbaru dia Director of Herbalife Limited. Net worth dia 277 juta USD. Dekat 300 juta. So kalau kita kalikan, katalah 4 lah dia punya conversion factor. Mudahkan, 3 kali 4 dah 1.2 bilion. Nak buat apa duit tu, campaklah kat pakcik sikit kan. Banyak-banyak tu campaklah ke sini sikit. So perenggan yang berikutnya. Dah melengit-lengit dah.
The formless stuff is intelligent. Formless stuff ni dia mengandungi kepandaian. It is stuff which thinks, it is alive, and is always impelled towards more life. Dia akan berkembang. Dia memberi kehidupan. So, seperti yang diutarakan mengikut apa yang telah dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya boleh ceritakan pada perenggan. Ya, Allah hukumkan alam semesta ni, Allah dah bagi tahu. Alam semesta ini begini. Kau buat hujan untuk manusia, jadi dia boleh bercucuk tanam, beri rezeki dan bertambah. So ini semuanya hukum Allah. From the form of stuff. Berikut, it is a natural and inherent impulse of life to seek to live more. It is the nature of intelligence to enlarge itself and consciousness to seek to the extent of boundaries and find fuller expression. Dia akan berkembang. Dia tak ada boundary. Dia tak ada had. Dia akan berkembang terus. The universe of forms had made by formless living substance, throwing itself into form in order to express itself more fully. So daripada tak ada menjadi ada. Dia akan full. So maknanya kehidupan alam ni dijadikan oleh bahan kehidupan yang tiada bentuk kepada yang ada bentuk dan boleh dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk Allah yang lain. Itu konsep dia. Contohnya oksigen lah, oksigen. Udara yang kita hirup ni mengandungi berapa persen oksigen? Ni sains. Kita belajar sains, sains rumah tangga pula, sains panduan. So oksigen dalam udara yang kita hidup ni, yang Allah Ta'ala bagi kita hidup untuk kita hidup selama hari ni, dia ada 21% oksigen. Dia ada 78% nitrogen dan yang lain tu CO2, argon, gas dan sebagainya. Seolah 21. Kalau dia kurangkan 10, tak ada cungap-cungap kita. Itu sebab bila kita panjat gunung, banyak gunung Kinabalu, ada orang Sabah sini, orang Sabah ada bah. Orang Sabah kalau panjat gunung Kinabalu tu, biasanya kita akan rasa tekanan dan kemudian kekurangan oksigen. Kerana dia bawa tong oksigen. Because di atas sana tekanan bertambah dan bilangan oksigennya berkurang in term of percentage. Kalau tak cukup boleh pengsan. So persoalannya, kenapa oksigen digunakan untuk biological process? So biological process ni maknanya oksigen tu, kalau kita hidup, dia adalah satu bahan pembakaran. Kita makan, dia perlukan oksigen untuk proses. Oksigen diperlukan oleh manusia untuk biological process, untuk kita hidup. So kita nak bakar makanan tu. So kita Herbalife dan kita minum shake dah sekarang ni. So maknanya kita burn kita punya fat lah. Kita burn kita punya fat. So maknanya baru-baru ni kita ada satu sharing Aziz Jengka. Ayat yang saya paling suka, dia kata, jangan nak membohong lah, dia kata. Tak ada produk dalam dunia ni, dia kata, untuk buat kurus, dia kata. Tak ada, dia kata. Tak ada produk yang untuk buat kurus. Habis apa yang ada? Sebab apa? Kita jaga kalori. Kalori pemakanan. Herbalife shake yang kita ada tu low kalori. So kita tahu, kalau dia kata, ada pula orang kata, tanya dia, kalau kita minum shake 5 kali sehari boleh tak? Dia kata pengsan. Minum shake 5 kali boleh tapi pengsan, dia kata. Sebab tak cukup kalori. Untuk kita, untuk hari tu, untuk tubuh bergerak, katalah kita timbang yang ada banyak button tu kan, yang keluar kalori tu. Saya dulu duk tekan-tekan tu boleh tahan juga 2-3 hari juga nak faham. Isteri saya memang terror lah. Sebab kita masa tu kerja kita bukan offline. Kita offline bukan online. Jadi kita, saya ingat lagi masa kita pergi, saya dengan isteri saya, bang jom kita pergi menimbang. Jadi pergi menimbang, ni cerita lah. Timbang pun bag masuk timbang dalam tu, kita nak pergi mana tau? Batu Gajah. Pasar Batu Gajah. So kita bawa, saya sangkut beg ni, saya pun jangan, isteri saya pun turun daripada kereta, pusing ujung, sambil-sambil tu beli barang. Timbang tak turun lagi. Pusing, habis dah tawaf pasar tu kan. Tak ada ruang kosong lah, jom kita balik bang. Takut nak timbang, penyudahnya tak timbang. Beli je lah buah apa sikit, tak timbang. So yang itu kita kena buang kita punya ketakutan.
Tak timbang penyudahnya. Nak timbang kat sini, tak timbang. Ada ruang kecil tu saya nampak boleh timbang letak kan. Sebab malu, segan kan. Tak timbang penyudahnya. Tapi kalau online, tak perlu nak kita timbang. Kita suruh dia timbang aja. Kan. Bayar 370 dia timbang. Terbahak-bahak orang rumah saya gelak sebelah sana. Itu kenangan. Nanti jadi presiden tim kita boleh cerita lagi. Mana saja? Universe is a great living present. Natural inherence, the formless, okay. The universe is a great living present, always moving inherently towards more life and fuller functioning. So dia akan berkembang. Alam ini, universe ini akan mengikut hukum Allah Ta'ala. Ya? Akan mengikut hukum Allah Ta'ala. Alam semesta adalah kehidupan yang hebat, selalu bergerak secara semula jadi ke arah lebih banyak kehidupan dan berfungsi lebih lengkap. Dia fuller. So nature is formed for the advancement of life, impelling motive is the increase of life. Ya, so maknanya alam terbentuk untuk kemajuan hidup. Motif yang mendorongnya adalah peningkatan kehidupan. So Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Surah Al-Baqarah ayat 29. So Allah ciptakan untuk kita. Cuma kita nak pakai kat mana? Mata yang kita ada ni kita nampak tak? Adakah kita bekerja dengan certain way untuk mencapai matlamat kita, vision kita? Yang itu kita kena fikir-fikirkan. Fikir-fikirkan. For this cause, everything which can possibly minister to life is bountifully provided. There can be no lack unless God, baru dikeluarkan nama Tuhan di situ, God, is to contradict himself and nullify his own works. So dia kata sebenarnya Tuhan tu dah sediakan everything yang ada di muka bumi ni, dah ditakbirkan, dah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah ditentukan oleh Taala. Dia tidak mungkin bertentangan dengan hukum Tuhan. So kita last paragraph, nak habis. You are not kept poor. Kamu tidak dibiarkan miskin by lack in the supply of riches. Dengan kurangnya kekayaan yang ada di muka bumi ini, riches yang ada. It is fact which I shall demonstrate a little further on that event that resources of the formless supply are at the command of the man or woman will act and think in a certain way. So akhir sekali, dalam ayat, kemiskinan atau kekurangan pada diri kita bukan kerana bekalan kekayaan itu sudah habis, tetapi kerana kita tidak bertindak dan berfikir in a certain way atau cara tertentu. Akhir sekali itu je dia kata. So saya daripada awal, nasib baik dia punya, saya pun minta pada Bang Fas, Abang Pai nak buat chapter 3 boleh tak? Sebab bila saya buka tu ada 4 muka surat je kan. Di sini 5 lah. Bila saya cramkan dia jadi 4. So buku ni dia lebih praktikal lah. Dia terangkan lebih praktikal dan kemudiannya kita akan tengok dalam chapter, kalau kita tengok chapter keempat tu, the first principle in the science of getting rich. So yang itu kupasan yang berikutnya, kita tengok siapa yang akan kupas kemudian. So apa yang kita dapat? So question, dalam buku ni kalau you buka hujung sekali, sebab saya masa tu saya nak tengok berapa muka surat. So dalam chapter 3 ni, dalam muka surat 95, dia bagi 3 soalan. So itu sebab saya kata ni bukan buku PDT biasa-biasa, ni buku apa orang kata, buku latihan. Ya. So soalan dia, show that opportunity cannot be monopolized. So kita dah tengok tadi kan penerangan dia. So prove that the world's workers have their future in their own hands. So maknanya kuasa tu terletak di tangan kita. Nak merubah itu pada diri kita. Ya? What is the mean of invisible supply? Invisible supply ni terlalu banyak, abundance yang kita tak nampak. Dia invisible daripada mata kita, benda tu wujud. Kita je tak nampak. Hijab tu tak dibuka oleh Allah atau tak diberi hidayah lagi untuk kita menerimanya. Belum sampai masa. Allah kata belum sampai masa engkau. Nanti pada ketikanya aku akan beri. So kita kena minta lah. Ketika minta dengan Allah Ta'ala, berdoa. Yang itu kita selalu buat tahajud. Yang itu kita selalu buat duha. Selalu kita buat berdoa. Kita sembahyang hajat dan sebagainya. So,
Apa yang saya boleh rangkumi chapter 3, kekayaan dunia alam ini tidak akan habis. Ya. Hukum alam mengatakan bahawa sesuatu yang baru akan sentiasa terhasil daripada tiada kepada ada. Kun fayakun. Ini pentadbiran Allah. Yang perlu kita lakukan ialah bertindak dan berfikir dengan cara tertentu, certain way. Yang itu yang ditekankan. So kalau kita nak berada di takut lama, kita buat benda yang sama, kita akan berada di takut lama. So kalau kita nak ubah, kita kena do a certain way. Berubahlah. Cara tu akan berubah. So dalam pelajaran yang boleh kita ambil dalam platform Herbalife ialah semua yang ada malam ini boleh menikmati kekayaan dalam Herbalife. Sebab benda tu dah ada. Dia dah berapa tahun dah? 40 tahun Herbalife company dia. Kita dah tengok dia punya graf berapa bilion dia punya sales. So maknanya dia dalam New York Stock Exchange. Maknanya company ni kukuh. Dan cara PDT, cara walaupun berbilang bangsa, tapi cara kita di antara manusia dan manusia, ya, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas tu, antara manusia dengan manusia tu, cara kita berkata-kata tu, kita menjaga adab. Yang mana Nabi kita suruh bila kita bicara tu berbicara baik-baik. Bicara baik-baik. Begitulah dalam Herbalife yang saya nampak. Bila Ustaz tanya saya, Abang Fai, apa yang Abang Fai nampak dalam Herbalife? Kenapa Abang Fai suka Herbalife? Saya ingat ni masa di Manjung, soalan yang Ustaz tanya saya kata yang saya suka sebab Herbalife ni ialah ukhuwah yang ada. Positif, pemikiran yang positif. Tak ada di antara kita ni yang berdengki-dengki. Siapa nak naik-naik, kau kerja lebih kau naik, kan? Kekayaan itu Allah bagi pada dia sebab dia usaha lebih. Kalau kita usaha sikit tak naik lah. Tapi Allah boleh bagi. Kalau Allah nak bagi 1 juta, kata Ustaz kan, kalau Allah nak bagi RM1 boleh, Allah nak bagi 1 juta pun boleh, kan? Cuba doa untuk saya, amin. Abang Pai akan dapat 1 juta bulan ni, alhamdulillah, amin. Manalah tahu kan, amin untuk saya. Ramai ni berapa orang? 57 orang amin kan. So saya nak tutup saya punya perbincangan ni sebab saya letakkan daripada kesimpulan dah pukul berapa dah? 10.30. Kalau saya teruskan lagi dekat pukul 1 ni. So, kesimpulan dari kacamata Islam. So, saya ambil petikan dari firman Allah, surah Al-Qasas ayat 77. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu, akan pahala dan kebahagiaan dari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Al-Qasas surah 28 ayat 77. So apa? Ayat ini mengingatkan manusia mengenai carilah pahala negeri akhirat. Akhir kita tu, kampung kita. Dengan harta kekayaan, nampak? Saya klik harta kekayaan. Kita boleh mencari kekayaan dan kita nampak bahawa Herbalife ini adalah boleh dijadikan satu taman ataupun taman syurga untuk kita menimba harta kekayaan untuk kita dapatkan pahala negeri akhirat yang dikurniakan Allah kepada kita, sebab kehidupan ini hanya sementara dan kehidupan akhirat itu yang kekal abadi. So ini kita dia kata, kalau Dr. Rizki katakan, saya perlu kaya kerana saya tak ada kabel di syurga, di akhirat tu saya tak ada kabel. So dia nak gunakan kekayaan itu untuk membeli jalan dia ke syurga. Bagaimana? Kita bersedekah, kita berinfak dengan kekayaan kita ada. Banyak mana pun kalau kita nak makan, kalau kita tak kalau kita tak bernutrisi, kita roti canai paling tinggi pun dua keping je. Kan? 2 keping. Lama kalau masuk 3 keping dah muka dah macam itu. Dah tak boleh masuk lawyer dah. Nampak tak? Dah jadi lawyer. So ada had manusia. Dua, janganlah kita melupakan bahagian kita daripada kenikmatan dunia, iaitu harta yang halal. Carilah. Asalkan dia halal, kita nampak jalan dia halal. Ustaz Nuazman kata, mentor saya kata, ya Allah, dia berdoa sekiranya Herbalife ini
boleh memberiku satu kekayaan yang mana tidak menyimpang daripada Islam, pada agamaku, itulah yang halal. Hiduplah dalam rumah yang baik. Nampak? Hidup dalam rumah yang baik, pakailah kenderaan yang selesa dan bahagialah dengan isteri yang solehah. Mudah-mudahan dengan semua itu kita akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat juga. So, rumah yang baik. Rumah yang macam mana? Bergantung kepada kita lah. Rumah yang baik ni berdasarkan kepada kita. Kadang-kadang ada orang rasa rumah dia lapang, dia suka baik. Ada setengah orang dia suka besar. Kita manusia ni lain-lain. Rambut sama hitam, hati lain-lain, tapi saya tak boleh kata rambut sama hitam. Sebab saya tak ada rambut. So, rumah yang baik, pakaian kenderaan yang baik. Nabi pun pakai kenderaan apa? Dia pakai stallion. Arabian stallion. Kuda hitam berkilat tu kuat untuk pergi perang. Bila dia pergi perang tu, dia pakai kelengkapan perang itu yang terbaik. Tapi Nabi dia zuhud. Dia nak menunjuk kepada manusia, harta ni besok tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berbuat baik kepada kita dengan berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik, berlapang dada dan berbelas kasihan kepada semua manusia, lebih-lebih lagi kepada golongan fakir, miskin dan anak-anak yatim. So yang ini kita nak cari kita punya pahala. Kita punya pahala untuk ke akhirat. Berakhlak yang baik. So boleh buat apa kita? Kita tukar, change kita punya ni, kita bertutur dengan baik. Kita nak membantu orang yang kesihatannya tidak begitu baik, berlapang dada, tak dapat koci kita berlapang dada, kita buat lagi kerana Allah tak bagi lagi. Itu bendanya. Berbelas kasihan kepada semua manusia. So ini kena ada lah. Sebab akhir kita bukan di sini. So akhir sekali, jangan berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka membuat kerosakan. Sungguhnya berbuat kerosakan itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain dan boleh memutuskan silaturahim. Ini yang paling penting, silaturahim. Antara kerosakan itu ialah melakukan penghinaan atau kezaliman seperti mengganggu keamanan, menghayati sesama manusia, menipu, mencari keuntungan semata-mata. Jangan buat. Etika-etika yang tak betul dalam hubungan kita jangan buat. Nak cari keuntungan, kita curi koci orang dan sebagainya kan, untuk diri sendiri dengan melupakan kerugian orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan terus menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan memperoleh kehidupan yang baik dan berjaya di dunia dan di akhirat, serta dijauhkan dari azab neraka dan akhirat. So saya doakan 57 orang yang ada pada hari ini, insya-Allah ada rezeki kita cari jalan dalam Herbalife ni untuk mendapat rezeki Allah. Kita akhir kita, insya-Allah, manalah tahu besok bila kita di padang mahsyar kita kenal sesama kita lah. Pada itu ketika tu orang tak kenal lah. Tapi orang yang diberikan kenikmatan, kalau kita ada kekayaan ini yang kita cari kekayaan. Sebab bila orang tu dia nak mati, dia minta pada Allah untuk hidup semula. Untuk hidup semula. Bukannya sebab dia nak sembahyang. Bukan dia nak buat benda lain, tapi dia nak bersedekah. Besarnya sedekah itu. Walaupun 10 sen, tapi kalau ikhlas, insya-Allah Allah akan titipkan. Malaikat akan tulis dia ni bersedekah ikhlas. Walaupun 10 sen, walaupun 5 sen. So, saya kata di situ sahaja hari ini. Share saya dah 10.34 daripada 9 suku 10.34 tu. Jadi saya dah break the fear. Saya dapat apa yang tadi? Serotonin, kegembiraan, melengkapkan, merembeskan saya punya happy hormon. Alhamdulillah. Dengan ini saya ada soalan nanti ke apa, kita boleh tengok. So saya pulangkan semula kepada Nisa Cantik. Terima kasih Abang Apai. Allahu Akbar. Kalau saya student Abang Apai, kalau kuliah 3 jam tu Abang Apai jangan risau lah. Saya student yang baris pertama tu, 3 jam tu tak kelip mata. Air pun tak sempat minum. Allah kalau saya Alhamdulillah. Saya dekat universiti kita mesti ada favourite lecturer kan. So kita akan cari pensyarah yang macam ni lah. Walaupun dia nak sembang tentang 4 helai muka surat sahaja, tapi merangkumi segala
perkara. Itu yang susah, nak cari guru yang seperti itu sangat susah. Sebab hari ini kebanyakan guru mereka hanya 4 helai lah. Tapi ini 4 helai merangkumi 40 chapter. Ini sangat-sangat luar biasa. Subhanallah. Saya kira ini juga jawapan Allah kepada saya. Okey, lepas Kak Fiza, so masuk minggu ketiga, saya tahu, okey ni kalau tak ada orang, ni taklah yang kena kupas. Lepas seminggu saya fikir, sampai hari Jumaat ni saya fikir, siapa sebenarnya saya nak panggil ni? Saya tak rasa saya mampu. Saya boleh bercerita tapi saya rasa saya tak yakin yang ilmu tu akan sampai. Jadi saya doa lah, saya cakap dengan, saya doa sambil jalan-jalan ni, buat kerja doa cakap, Ya Allah, takkanlah tak ada seorang yang kau nak buka hati dia, Ya Allah, bagilah seorang. Kalau saya takut saya tergagap-gagap kan. So Alhamdulillah tiba-tiba hari Jumaat adalah mesej masuk kata Abang Pai volunteer. Okey, saya pun cakap boleh sangat. Takkanlah kita nak menolak. Saya memang suka. Jadi ketika itu saya masih lagi apa orang kata bela-bela lagi. Saya ingat okey dah ada speaker okeylah. Lepas tu lepas berbincang masih saya sebagai moderator. Kemudian malam ni ketika saya memoderatekan program ni, kemudian saya terdetik. Masya Allah, Allah sedang menjawab doa saya. Kenapalah saya ni boleh tak perasan kan. Jadi tak sangka yang macam tu je Allah boleh makbulkan doa kita, memang tak terfikir langsung. Alhamdulillah. Saya nak simpulkan chapter ni dengan ayat yang sama tadi sebenarnya, surah Al-Qasas tu. Tapi sebabkan Abang Pai dah simpulkan dengan lebih padu, maka saya tidaklah akan menyimpulkan menggunakan surah tersebut. Tapi sesuatu, surah Yasin saya selalu baca Ustaz. Dulu kita kalau kat sekolah, sehari Khamis, mak ayah kita suruh baca kan, kami majmuah baca Yasin. Jadi ketika saya baca Yasin dulu, cikgu saya akan suruh baca sekali dengan makna. So bila kita baca surah tu, kita baca makna. Jadi ada satu makna yang sentiasa saya ingat bila Abang Pai cakap tadi tentang benda tu ada tapi kita tak nampak. Jadi source tu ada tapi kita tak tahu. So pada surah Yasin ayat ke-33, dan suatu tanda kebesaran yang Allah beri kepada kita adalah bumi yang mati, iaitu tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Ayat 34, kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkannya beberapa mata air. Ayat ke-35, agar mereka dapat makan daripada buahnya dan daripada hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ayat 33 sampai 35 ni, ini adalah ayat yang selalu saya baca. Saya selalu ingatkan diri saya, yang jadikan benda tu Tuhan, Allah yang bagi. So kau nampak pokok tu daripada biji benih sampai dia besar. Kita rasa kita yang tanam, kita rasa kita yang siram, kita rasa kita yang memberi, menghidupkan pokok tu. Tetapi itu adalah kuasa Allah. Kita terlupa, kadang-kadang kita tanam pokok mati. Kita salahkan apa? Tanah. Salahkan apa? Baja. Kita tak pernah salahkan diri kita dan kita terlupa bahawa yang memberi itu adalah Allah, bukan diri kita. So hari ini kita diberi peluang. Bukan kita je, semua umat manusia itu diberi peluang. Tapi kita selalu bagi alasan, orang lain dah buat, orang lain buat. Tak apalah, bagi orang lain dulu. Minggu ni paling banyak perkataan yang dia hantar kepada saya adalah tak apalah, saya nak tengok orang lain buat dulu. Tak apalah, biarlah orang lain dulu, saya yang kemudian. Kemudian saya fikir, kenapa ya nak yang kemudian kalau kita boleh dapat dulu? Bila kita dah dapat dulu, orang akan persoalkan kita. Kenapa kau dulu? Kenapa kau dapat dulu? Aku tak dapat pun. Kenapa? Apa benda yang kau kejarkan sangat? Itu minggu ni saya dihujani oleh persoalan tu. Kemudian saya terfikir, saya dapat dulu sebab saya pergi dan saya buat benda tu. Saya yang nak, jadi saya dapatlah. Kalau awak tak nak, awak duduk kat belakang. Jadi kekayaan itu bukan semata tentang kita nak. Kekayaan tu ada. Tapi kita sengaja membutakan mata kita untuk melihat kekayaan tu. Sebab kita rasa kaya tu, kita dah diberi satu tanggapan tentang kaya yang buruk, kaya yang zalim. Tapi sebenarnya kita yang patut mencorakkan benda tersebut. Okeylah. So saya tak banyak yang saya nak simpulkan. Abang Pai dah cakap banyak. Terima kasih banyak. Saya terima ilmunya dengan alhamdulillah tak terkata nak katakan. Syukur dapat peluang malam ni untuk mendengar macam-macam ilmu. Tapi hanya berdasarkan 4 muka surat tadi.
Okay, so untuk chapter seterusnya, chapter 4, kalau ada sesiapa macam biasa rasa berminat nak break the fear, rasa macam nak ke depan, the more you give you get back. Saya tak tipu benda ni. Okay, so kalau rasa nak kupas boleh bagi tahu saya. Kalau rasa takut, rasa tak tahu nak cakap macam mana, tak apa, tak ada masalah, boleh berbincang, itu tak ada apa-apalah. It's no problem, kata Abang Anja tadi. No problem, chill je, cakap-cakap je. Okay. Okay, sebelum saya habiskan, saya nak tanya, ada soalan tak dulu? Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, tak apa. Tak ada masalah. Jadi saya nak panggil, sebelum saya bagi kat Ustaz Azman, ada sesiapa nak ulas sikit lagi? Okay, nak beri sepatah dua kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fiza. Ya, saya. Okey. Sila. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Apai atas kupasan yang sangat-sangat menarik. Alhamdulillah, tabarakallah. So sebenarnya nak tambah sikit lah kan. Sebab memang saya pun dah go through dari segi chapter 3 ni. Memang dia agak macam chapter 2 jugalah. Dia sebenarnya complicated untuk kita fahami dan kita selami. Dan Alhamdulillah Abang Apai dapat memberi gambaran yang hebat dan memberi kupasan yang menarik, yang penuh mutiara-mutiara, Abang Pai. So apa yang saya nak tambah sikit lah kan, apa dari segi pemahaman saya melalui kupasan yang Abang Pai buat, sebenarnya sebab kita bercerita tentang the science of getting rich ni, dan juga saya tertarik dengan perkataan formless tadi kan. Formless maksudnya kita ni dari benda yang original substance which is tak ada bentuk sekalipun, dan saya ingin kita balik kepada kejadian manusia tu sendirilah. Kita bermula daripada setitis air mani kan, digabungkan bermula daripada tanah dan ditiup roh dalam dunia rahim dan dilahirkan ke dunia, which is dunia adalah sementara, dan semasa kita dilahirkan tu kita telanjang dan kita tak ada apa-apa pun kan. Kita tak ada apa-apa, kita adalah umpama kain yang putih, yang mana sebenarnya setiap kelahiran tu adalah sama kan. Setiap yang kita dilahirkan memang kita tidak ada pakaian, sehelai pakaian pun tidak, sehurat benang pun tak ada, tapi kita dilahirkan dalam keadaan telanjang. Cuma keadaan yang membentuk kita kan, keadaan yang menjadikan kita tu macam mana, seorang individu macam mana. Kalau macam saya pernah buat penulisan artikel juga dekat Facebook saya, yang mana saya pernah berjumpa dengan keluarga nelayan, yang mana mereka dikumpulkan untuk kita memberi awareness macam mana kesedaran dia terhadap untuk keluar daripada kepompong kemiskinan kan. So apa yang diorang faham adalah diorang duduk dalam comfort zone, yang mana daripada comfort zone, daripada apa yang biasa-biasa yang difikirkan bahawa diorang dah ada family, diorang buat benda yang biasa seperti yang telah diwarisi daripada family diorang sebelum ni, diorang berfikir cara yang sama. Diorang tak fikir cara certain way yang kita bincangkan daripada chapter 2 up to chapter 3, tidak berfikir di luar luar kebiasaan, tidak keluar daripada zon keselesaan, maka mereka menganggap bahawa apa yang mereka buat itu adalah perkara yang sepatutnya diorang buat, yang diwarisi daripada parents diorang sebelum ni, dan pemikiran sama dibentuk, mereka membentuk anak-anak diorang bahawa tidak pergi sekolah, tidak apa untuk tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan apa yang diorang rasa, okey balik keluar pagi, pergi laut, balik membawa ikan dan seterusnya, kehidupan tu dalam keadaan yang roda yang sama. So jadi sebenarnya apabila kita lihat diri kita sebagai seorang manusia, Allah dah memberikan satu anugerah yang berbeza dari makhluk yang lain, which is kita ada jiwa, kita ada akal, dan sebenarnya akal itu yang menyebabkan kita melihat, kita membuat analisa, dan sebenarnya kita berfikir untuk keluar daripada kebiasaan dan membuat sesuatu dengan certain way. Sama juga kisah kita dalam Herbalife, which is sebelum ni macam kita dilahirkan
dalam dunia yang berbeza, tapi disebabkan kita diberi input, kita install new knowledge, kita unplug, kita balik kepada unplug tu, so kita install new knowledge dan kita nampak new vision, kita nampak new things, kita boleh berfikir, oh there's another thing yang kita boleh terajui, yang kita boleh buat sesuatu yang sebenarnya yang selama ni kita tak terfikir pun bahawa kita mampu untuk jadi seorang yang kaya. Jadi sebenarnya dia itu ada kupasan yang sebenarnya yang di sebalik paragraf yang terakhir tu, we act and think in a certain way because of we install a new knowledge, we unplug knowledge yang lama. Itu saja. Thank you. Terima kasih Kak Fiza, itu dapatan yang sangat-sangat baik macam mana kita nak kaitkan kembali dengan chapter sebelumnya, dan juga asasnya kita kena break the cycle. Kita dah terlalu lama duduk dalam cycle yang sama, kita terlupa keselesaan tu patutnya bukan sebegitu, ada yang lebih tu, tapi sebab tipu daya yang dihadapkan kepada kita, itulah dia. Okey, mungkin ada lagi sesiapa nak memberi ni pandangan? Kalau tak ada, saya akan serahkan pada Ustaz Azman sebelum saya simpulkan yang terakhir. Tak ada ya? Okey, ribuan terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Masih lagi sudi melihat saya yang cantik ini. Moga-moga kecantikan ini kekal hingga ke syurga. Okey, salam hormat daripada saya. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah, kalau tak ada arah yang melintang. Apa-apa kalau nak tanya apa-apa pasal buku dan sebagainya, boleh WhatsApp saya, tak ada masalah. Okey, jumpa lagi semua. Terima kasih. Terima kasih Abang Ajai. Mak Ajai pula, tengok ada Sasul. Ajai tu penyanyi. Terima kasih Abang Hufan. Terima kasih Kak Fiza. Okey, kembali kepada Ustaz Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Coach Nisa Cantik, dan terima kasih kepada speaker kita, Abang Apai, yang malam ni telah membawa kita mengembara parti ilmu kita. Dan Alhamdulillah, saya pun tak nak bercakap panjang sebab dah 10.47, besok kita ada kelas yang sangat penting. Semua dalam ni ada kelas yang sangat penting. Dan insyaAllah untuk chapter yang keempat, seperti yang Nisa cakap tadi, mana kalau kita tengok balik chapter 1, chapter 2 kan, itu berkaitan dengan undang-undang, apa yang dia nak bagi tahu, apa yang dia sains, benda ni sains, benda ni buat jadi, hukum dia tetap dah, sunnatullah dia macam tu. Dan chapter 3 ni berkaitan dengan belief system kita, apa yang kepercayaan kita sebenarnya. Jadi kepercayaan kita maknanya rezeki tu abundance. Allah dah jadikan dia abundance. Seperti mana kupasan tadi sangat cantik, dan saya gembira sebab kita kaitkan. Kalau tidak, nanti orang kata kita baca buku yang boleh rosak akidah kan. Tapi sebab kita kaitkan dengan Al-Quran, lepas tu kita baca Quran dulu baru kita baca buku ni. Jadi nampak kupasan tu sangat baik. Dan chapter yang keempat berkaitan dengan minda. Chapter yang keempat dia berkaitan dengan thought. Apa yang kita nak setting untuk yang ke depan. Jadi jangan miss yang keempat. Chapter keempat pastinya siapa pun yang akan mengupas, mungkin di kalangan kita yang dalam ni, yang mendengar ni, Allah tak tahu dia nak jentik hati kita, aku rasa macam nak share lah. Kan? Kita dah tahu siapa yang nak berjaya kena break the fear. Tengok macam mana Leslie yang bila Mark Hughes kata next Saturday akan ada training, dia kata kan. Bayangkan dia datang daripada US ke Canada kan. Lepas tu si Leslie ni standby 100 kerusi yang datang seorang je. Kan? Yang datang seorang. Dan dia tak tahu yang seorang tu yang Allah takdirkan jadi dia punya president team, jadi diamond dia. Kita tak tahu dalam ni siapa ni yang bakal bercakap, yang bakal kita mendengar, yang Allah takdirkan. Kan dulu tak boleh, tak berani kan. Tiba-tiba sekarang jadi SC. Sekarang jadi speaker. Sekarang dah jadi moderator. Sekarang dah jadi macam-macam dah. Sebab apa? Sebab kita break the fear. Takut nak minum shake. Tapi bila minum, ya Allah, cantiknya kulit, ya Allah, happynya rasa, ya Allah, banyak benda yang kita akan jumpa. Jadi cukup kupasan saya setakat itu. Boleh tak saya nak mohon kita punya tetamu, kalau boleh yang tengah macam tu kan, dia dah nampak lah, untuk kita bacakan doa penutup kita pada malam ni. Silakan, kita daripada jauh kita import ni, daripada NIS 9. Silakan Ustaz Fuad. Alhamdulillah, insya-Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz Apai pada malam ni.
kupasan yang sangat menarik. Alhamdulillah. Benda yang hari-hari kita dengar, yang selalu kita baca, kan? Tapi bila kaitkan dengan realiti tu dia lebih hidup lah. Quran tu jadi lebih hidup dengan kehidupan kita. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa khususan likulli hajatina wa anta a'lamu bihajatina ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
tidak sempurna tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira 5. Hai semua. Assalamualaikum. Tidur. Tidur senyum. Okey, bye.